Pendidikan berkualiti prasyarat untuk melahirkan modal insan yang berpengetahuan tinggi dan berkerti mulia. Saya Engku Azmin Engku Zaini. Dan saya Nik Suryani Megat Rahman dan kami kini berada di Politeknik Kuala Terengganu. Wah, suara bass. Suara perut. Macam baca berita. Kami dalam program Terengganu kita. Gurau-gurau je. Okey, dalam episod istimewa ni kita akan bercakap tentang pendidikan. Ya, sebut pasal pendidikan berkualiti ni, Terengganu ni adalah role model yang terbaik. Betul, Su. Kita berjaya dalam UPSR. Betul. PMR. Alhamdulillah. Su? Ya, dan sekarang ni Terengganu ni melangkah setapak lagi untuk menghasilkan modal insan berkualiti. Kiranya bertaraf antarabangsa lah. Wow. Like magistrate? Ya. Like lawyer? Ya. Like doctor? Wah, terpercik alia you. Newsreader? Newsreader? Oh, bukan? Yang pentingnya ni, yang pentingnya hak mereka, hak pandai-pandai ni banyak kat luar negara tu, bah. Oh, dan mereka ini dijadikan role model. Like you. Like you too. Role BT. Sasaran Terengganu menjadi negeri maju berpendapatan tinggi dengan pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi sekaligus menuntut keperluan modal insan berpengetahuan tinggi, inovatif dan kreatif. Ia bagi memastikan mereka benar-benar bersedia memenuhi jangkaan majikan dan keperluan industri. Bajet 2012 bertema merakyatkan pentadbiran dan pembangunan. Bajet kesejahteraan rakyat memberi penekanan kepada 3 strategi utama iaitu memantapkan pembangunan modal insan berkualiti, memelihara kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing negeri. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said berkata, melalui strategi pertama, peruntukan RM60.3 juta disediakan bagi sektor pendidikan. Ia bagi memastikan rakyat mendapat pendidikan terbaik bermula di peringkat asas hingga tahap tertinggi. Usaha ke arah ini menampakkan hasil melalui pelbagai kejayaan dalam program flagship pendidikan dari peringkat prasekolah hingga peringkat universiti. Justru Terengganu mahu melahirkan modal insan berkualiti dan minda kelas pertama. Terengganu hari ini sudah berada di atas landasan yang betul dan melihat bahawa hasilnya kita sudah melihat. Dan nanti untuk yang di peringkat akhirnya nanti, kita yakin human resource yang kita hasilkan dari segi human capital yang sedang kita laksanakan ini akan menghasilkan satu kecemerlangan dan keterbilangan supaya kita akan dapat melahirkan modal insan yang hebat yang akan menjana kepada kekuatan negeri dan negara kita. Di Terengganu terdapat 121 sekolah menengah mencakupi sekolah berasrama penuh, antaranya Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu, Sekolah Menengah Sains Dungun, sekolah berprestij tinggi iaitu Sekolah Menengah Imtiaz Besut, Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail, Sekolah Elit dan Premier, Sekolah Menengah Sultan Sulaiman dan Sekolah Menengah Mat Lagam. Pelbagai insentif termasuk pengagihan e-book, Terengganu unggul dan boleh berbangga dengan pengiktirafan cemerlang UPSR 11 tahun berturut-turut. Walaupun tahun ini agak menurun, kecemerlangan pelajar Terengganu tidak boleh disangkal, termasuk dalam PMR dan SPM. Kita melihat hari ini bahawa kecemerlangan itu juga sedang berlaku di peringkat universiti, di mana baru-baru ini pelajar kita yang belajar di Imperial College di UK yang mendapat sepenuhnya sponsor daripada Yayasan Terengganu telah memperolehi first class dalam bidang engineering, elektronik dan electrical engineering, dan telah menerima award di Albert Hall baru-baru ini. Tidak boleh dinafikan negeri anjung ilmu ini mempunyai sebilangan institusi pengajian tinggi awam ternama dengan penubuhan Universiti Malaysia Terengganu UMT, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan UiTM Dungun. UNIZA kini beroperasi di kedua-dua kampusnya di Kuala Terengganu dan Gong Badak. Pembinaan kampus barunya di Besut rancak berjalan. Universiti berkenaan memberi tumpuan dalam bidang pengajian Islam, perakaunan dan perniagaan, pertanian dan bioteknologi, teknologi dan pemprosesan makanan. Graduan tahun ini juga meningkat 14%, iaitu 2,080 orang berbanding tahun lalu.
Dan peningkatan ini sejajar dengan perancangan menambah bilangan yang kini mencakupi 7,600 kepada 8,500 menjelang 2015 dan kepada 10,000 orang apabila negara mencapai status negara maju pada 2020. Selain ilmu pengetahuan, aspek kemahiran turut ditekankan. Seperti Kolej Islam Sains dan Teknologi, KIST ataupun KIS menyasarkan menjadi peneraju utama dalam melahirkan juruterbang terlatih di negara ini melalui akademik penerbangannya KISTA menjelang 2015. KISTA ataupun KISTAA Akademik Penerbangan ke-8 di negara ini membuka ruang lebih luas kepada anak tempatan dengan mengenakan yuran pengajian paling rendah iaitu RM250,000 bagi tempoh 18 bulan untuk mendapatkan sijil penerbangan. Justru KIST ataupun KIS berani meneroka bidang ini biarpun membabitkan pelaburan yang cukup besar. Kita ada pesawat single engine dan twin engine. Single engine kita ada Piper Warrior PA-28 dan kita baru beli pesawat Tecnam P2002JF dari Itali. Selain menampung permintaan dalam sektor penerbangan awam dan swasta, ia turut mengelak pergantungan kepada warga asing. KISTA berpusat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Mahmud, Kuala Terengganu dipertanggungjawab melatih bakal juruterbang berasaskan kurikulum kemahiran mengikut piawaian dan standard penerbangan diktiraf di peringkat antarabangsa. 9 pelajar mendaftar pada pengambilan pertama awal tahun ini dan 12 lagi bagi pengambilan kedua April lalu. KISTA membekalkan peralatan secukupnya terutama pesawat ringan membolehkan mereka menjalankan latihan penerbangan sebagaimana ditetapkan kurikulum atau modul pembelajaran. KISTA juga akan menawarkan kursus persijilan bagi jurusan kejuruteraan kapal terbang untuk melengkapkan keperluan tenaga mahir membaiki dan menyelenggara kapal terbang. Kemahiran dan pengeluaran tenaga sumber manusia mahir dalam kejuruteraan ini amat berpotensi dikembangkan memandangkan jumlah tenaga sedia ada masih di tahap kritikal bagi memenuhi permintaan domestik. So, dia akan selalu hafal, dikatakan boldface untuk emergency. So, dia hafal. Dan dia selalu praktis dengan instruktur dan diri sendiri. Dan apabila berlaku emergency, dia dapat melakukannya dengan tenang dan tepat. Justru, pihaknya memeterai MOU dengan Air Service Training Engineering Limited Scotland untuk mengeluarkan sijil kemahiran ini, di mana KISTA sebagai pusat pengajian dan peperiksaan bagi kawasan Asia Tenggara. KISTA kini mempunyai 16 tenaga pengajar yang cukup bertauliah. Firstly, memang saya suka benda yang ekstrim, mencabar. So, saya rasa macam bidang ni satu benda yang mencabar setakat minda semua. Dan sebab tu menambah lagi minat saya pada ni. Saya dari segi untuk menjadi seorang juruterbang, kita mesti prepare dari segi mental dan fizikal. Dan saya sebelum saya masuk flying, masa kecil saya rasa macam benda ni actually macam flying is a fun, seronok kan. Dan bila saya dan dah capai tahap flying school ni, saya masuk baru saya tahu kita perlukan satu tanggungjawab yang besar lah. Dan saya ada responsibility semua dan sebab itulah saya masuk KISTA. Menyedari betapa luasnya permintaan tenaga kerja di bidang sains dan inovasi, kampus induk KIST di Kuala Berang menawarkan kursus pembantu perubatan lelaki dan wanita, farmasi X-ray, syariah, senaman dan sukan, radioterapi dan fisioterapi. Di samping teknologi makmal perubatan, Falak Syari'i, pengurus perkhidmatan makanan halal, kesihatan persekitaran, keselamatan pekerja, kejururawatan dan fisiologi, terapi dan cara kerja dan sijil pembantu kesihatan awam. Institut dimiliki anak jati Kemaman ini menempatkan kira-kira 5,000 pelajar dari seluruh negara melalui kampusnya di Pantai Timur dan mula melebarkan sayap ke Sarawak melalui penubuhan Institut Teknologi Sarawel. Pelatih-pelatih akan belajar kemahiran berkaitan dari segi teori dan praktikal. Teori itu meliputi semua subjek-subjek asas farmasi, ya, sebagai contoh mikrobiologi, farmakologi, toksikologi, yang kebanyakan berkaitan dengan ubat-ubatan, pembacuhan dan penyediaan ubat-ubatan. Dan mereka bukan sekadar belajar dari segi teori saja, mereka kena amalkan, ya. Dengan kita akan hantar pelatih-pelatih kita ke latihan industri, attachment di hospital-hospital kerajaan maupun pihak swasta. Oh, so maju ni Terengganu. Ya Allah.
Isu. Hak kiseng. Dulu saya beli baju gaya sini Beli baju gaya. Umi pernah beli gandung, beli barang rumah sini dengan mami dulu. Ingat lagi ya. Ingat lagi. Tapi Su tahu tak pasal ECER? ECER ni wilayah ekonomi koridor timur. Yang menjana ekonomi dan juga modal insan berkualiti. Tapi Su nak tahu, orang kata projek mega macam ni, dah tentulah kerajaan Negeri Terengganu dia nak panggil lah hak pakar-pakar hak kerja kat luar negara tu kerja sini. Allah, tu mudah je, Bang. Mana? Tahulah gaji setimpal. Oh, sebut pasal PT dia dah lalu. Setuju? Tapi betul ke? Setuju. Matlamat kerajaan negeri melahirkan modal insan berkualiti seimbang ilmu dunia dan akhirat. Tahun depan, kerajaan negeri mensasarkan lebih 30,000 pelajar sekolah rendah dan tabika di seluruh negeri Terengganu akan khatam Al-Quran. Tahun ini, kira-kira 31,600 pelajar sekolah rendah dan tabika telah khatam Al-Quran. Jadi dan di situ juga kita meneruskan kesinambungan kecemerlangan pendidikan kepada asas kepada ulul albab. Kerana kita nak menjadikan anak-anak Terengganu yang hafiz Quran ini akan cemerlang dalam bidang-bidang profesional. Bercerita asal, modal insan Terengganu mempunyai ramai akal profesional yang cukup membanggakan. Antaranya ahli akademik yang dianggap ulung dalam bidang sains perikanan di negara ini iaitu Prof. Dr. Muhammad Azmi Ambak berusia 61 tahun. 24 November lalu, beliau menerima penganugerahan Profesor Emeritus di Majlis Convention yang ke-10 Universiti Malaya Terengganu. Beliau anak Terengganu pertama menerima gelaran berkenaan. Bekas dekan sekolah Siswazah UMT kini menganggotai ahli lembaga pengarah Universiti 2012 hingga 2015. Dianggap pakar rujuk dalam bidang itu, namun sehingga kini beliau masih menimba kepakaran dan terus memberi tumpuan kepada pendidikan melalui jaringan kerjasama dengan institusi dan industri dalam dan luar negara. Sejak kecil lagi saya ikut ayah saya pergi pancing ikan. So memang minat tu dari kecil lagi. Cuma kalau dalam kita rancang, Tuhan merancang. Saya pada asalnya ayah saya nakkan saya jadi kerani di Pejabat Kerajaan Negeri Terengganu. Lepas tu panjang cerita lah. Sebab finally saya dapat apa yang saya cinta, yang saya memang minat sungguhlah dengan ikan ni. Sebab kita memang duduk tepi laut pun. Di zaman kanak-kanaknya, Prof. Azmi agak pendiam. Tiada istilah ponteng sekolah. Memulakan alam persekolahan di Sultan Sulaiman Primary School pada tahun 1958 dan meneruskan ke peringkat menengah di Sultan Sulaiman Secondary School, iaitu satu-satunya sekolah elit di Terengganu. Benih baik jatuh ke darat menjadi gunung, jatuh ke laut menjadi pulau. Kalau bahasa Inggeris namanya passion. Kita kena ada passion. Kita punya minat yang sangat mendalam. Dia di mana ada kemauan, di situ ada jalan kan. Kita nak seseorang kan, memang kita akan cuba supaya kan sampai dapat kan. So benda tu minat. Tak ada minat, tak ada cakap. Sekarang ni tanya, you minat apa? Saya pun tak pasti kata dia. Kan? So dia tahu masuk universiti saja. Bidang apa? Tak kisah. Kecintaan terhadap ilmu dan alam sekitar merangsang beliau meneruskan pengajian ke peringkat sarjana di University of Salford, United Kingdom. Taman program diploma perikanan di ITM, beliau menyertai Universiti Pertanian Malaysia sebagai pensyarah dan dilantik Ketua Jabatan Biologi Perikanan dan Aquaculture. Kegigihannya menimba ilmu dibuktikan apabila mengambil program Doktor Falsafah dalam bidang perikanan secara sambilan. Beliau mula aktif menjalani penyelidikan pada tahun 1978 serta aktif menulis artikel dalam jurnal. Buku pertamanya, Freshwater Fishes of Peninsula Malaysia pada tahun 1983, buku ini masih menjadi rujukan di seluruh dunia. Setakat ini, lebih daripada 200 penerbitan dalam bentuk jurnal, prosiding majalah dan kertas kerja dihasilkan untuk paparan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. 9 buku berkaitan dengan perikanan berjaya diterbitkan dan buku terbarunya berjudul Fishes of Malaysia dilancarkan Tuanku Chancellor UMT Sultanah Nur Zahira tahun lalu. Berpengalaman lebih 38 tahun dalam bidang ini, seharusnya lah beliau menerima pujian kerana banyak memberi sumbangan dan juga signifikan. Beliau turut memberikan khidmat pakar rundingan kepada agensi kerajaan dan agensi swasta, antaranya projek sumber air di Sungai Kelantan dan pelan perancangan strategik dan perikanan rekreasi di Tasik Kenying. Arena Sukan Bola Sepak Tanah Air turut diwarnai kehebatan anak Terengganu.
Antaranya Muhammad Nur Farhan Muhammad, berasal dari kampung wakaf Tapai Marang ini. Farhan lebih dikenali sebagai Ben 10. Adalah pemain bola sepak negara yang kini beraksi bersama The Red Warriors di Liga Super. Sebelum ni Farhan bermain untuk T-Team dan PDRM. Bersama dengan Terengganu, Farhan muncul penjaring terbanyak dalam Piala Malaysia. Saya tengok bola sepak ni kalau nak main biar betul-betul. Jangan setakat hobi saja ke. Hobi tu penting sebenarnya, tapi bila dah ceburi bola sepak, kita kena fokus satu benda je. Dah boleh buat dua benda dalam satu masa. Kalau nak belajar tu belajar lah. Tapi kalau nak main bola tu bola lah. Jadi saya pilih bermain bola dan alhamdulillah saya boleh dikira berjaya lah dalam bola sepak. Menyingkap perjalanan keriernya pada 2006, Farhan membuat penampilan sulung bersama skuad kebangsaan menentang Singapura. Dia juga terpilih mewakili pasukan bawah 23 tahun Malaysia ke Sukan Asia 2006. Pada 2007 pula, Farhan diberi peluang mewakili Malaysia ke Piala Asia 2007. Selepas Piala Asia, dia membantu Malaysia menjuarai Pesta Bola Merdeka pada tahun 2007. Saya memang ada dalam perancangan saya untuk masuk pasukan Terengganu, tapi bergantung kepada situasi dan keadaan lah. Kita kena tengok macam mana pengurusan, macam mana pemain yang ada. Kita kena kaji dari semua sudut lah. Pada Piala AFC lalu, Farhan cuma perlu 2 minit untuk membuktikan ketajaman sentuhannya selaku penyerang berbisa apabila meledak gol pembukaan menentang Terengganu. Dalam perlawanan itu, dia menghadiahkan 2 gol dan walaupun tidak diturunkan pada Piala Malaysia lalu kerana menerima 2 kad kuning, Farhan boleh berbangga kerana telah berjaya membawa Kelantan ke separuh akhir dengan gol tunggalnya ketika menentang Selangor. Beberapa tahun kebelakangan ni, memang main bola ni boleh buat duit, boleh simpan duit, dan habis main bola pun bergantung pada kita lah. Simpan duit ke, kita buat satu bisnes ke apa ke. Dan bermain bola sepak sekarang, kalau betul-betul bermain, biar main betul-betul. Walaupun tidak lagi bersama Terengganu, namun bapa kepada seorang anak lelaki ini masih menyimpan hasrat kembali menyarung jersey Terengganu suatu hari nanti. Ni seorang lagi penyerang hebat Terengganu, Hairudin Omar. Orang setiu. Hai-O merupakan kapten pasukan Angkatan Tentera Malaysia di Liga Perdana. Pemilihan Hai-O selaku kapten memang kena pada tempatnya berdasarkan pengalamannya beraksi di peringkat antarabangsa dan Liga Tempatan. Orang Terengganu kena ambil tahu ni, selaku penyerang, dia merupakan pemain pertama di negara ini yang membuat hat-trick ketika membantu 2 pasukan berlainan muncul juara Piala Malaysia musim 2009, 2010 dan 2011. Pernah mewakili Negeri Sembilan dan Kelantan. Cukup terkenal menerusi tandukan berbisa pada setiap perlawanan. Ketika saya memilih kejayaan ni dulu, keluarga saya sangat menghalang saya sebenarnya. Dia menghalang saya. Tapi sekarang alhamdulillah bila dia nampak saya kejayaan ni, jadi keluarga orang yang paling kuat support saya. Jadi yang pertamanya saya nak buat keluarga saya bangga, adik-adik saya bangga dengan apa yang saya dah lalui tempuhi dalam kejayaan saya. Dia merupakan kapten pasukan bawah 23 tahun Malaysia yang menjadi naib juara kepada Thailand dalam kejohanan Sukan SEA 2001 dan sering dipanggil menyarung jersey Malaysia. Dia diberi peranan oleh Norizan Bakar sebagai penyerang utama dan membalas kepercayaan itu dengan menjaringkan 2 gol. Saya seru ataupun saya nasihat kepada adik-adik yang mana berminat dalam bola sepak, tanamkan minat tu betul-betul dan mesti berlatih bersungguh-sungguh lah. Sebagai individu berwawasan, Hairudin bijak merencanakan masa depan. Ialah tak selamanya kekal di padang bola. Dan kalau datang ke Terengganu, jangan lupa singgah di restoran Seafood Hai-O di Jalan Kamarudin. Berkonsepkan restoran ala kampung, suasananya unik dan mendamaikan. Sesuai untuk seisi keluarga, menunya pelbagai, ada seafood, mie rebus dan laksa. Tim Terengganu kita pun pernah diundang ke sini. Ikan 3 rasa dan sup meletup restoran Hai-O memang terbaik lah. Kalau dah makan tu, nasibnya bertambah jua. Sedap.
Tak ketinggalan masakan yang mesti dicuba di sini yang juga menu istimewanya, Pok Tek Tom Yum. Rasa asli dari Thailand. Su garanti kalau dah makan mesti anda nak datang lagi ke sini. Aku nangis tiada berair mata, hendak ku senyum, tiada siapa nak teman. Kalaulah nasib sudah tersurat, begini hebat, apa nak buat. Ini seorang lagi anak Terengganu yang begitu unik. Abdullah Embung berusia 56 tahun dari Maner. Secara peribadi, Su rasa bertuah. Wah, payah weh nak cari Pok Loh ni. Kerana dia agak pemalu sebenarnya. Mengapa saya kata Pok Loh ni unik? Kerana buat seketika terasa seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bagaikan hidup semula. Daripada saya minat daripada saya sekolah Darjah 1 lah, tahun 1955, ketika filem Penarik Baca disiarkan di panggung Capito Pulau Terengganu. Daripada itulah saya sangat meminati Allahyarham Tan Sri P. Ramlee lah. Pok Loh kini berkhidmat di Dewan Sukan dan Serbaguna Kuala Terengganu sebagai tukang sapu. Tidak pernah malu dengan pekerjaannya, Pok Loh menjadi penghibur di kalangan rakan. Ramai juga orang-orang yang kata suara macam P. Ramlee. Saya kata suara tak jadi macam P. Ramlee. 50% tu boleh lah, separuh P. Ramlee. Mana nak sama dengan suara Tan Sri P. Ramlee, tak boleh kata. Mengisi masa lapang, Pok Loh menyertai Kelab Irama Klasik di Padang Midin. Di sini Pok Loh berlatih menyanyi bersama rakan. Ada masa santai beliau belajar serba sedikit mengenai muzik dan alatan muzik. Lagu dia Pok Loh kalau dengar mesti naik pun lebih belum malu. Memang tak boleh. Jadi nak tidur tak boleh, kena tengok cerita dia dulu. Pada Pok Loh, P. Ramlee pastinya dikenang dan dicatat dalam sejarah orang Melayu paling berbakat dalam bidang seni. Walaupun kehidupan Pok Loh tak semewah mana, rakan baiknya menyifatkan Pok Loh kaya hati. Malah dikenali sebagai insan pemurah. Tak beraluh, kata. Tak beraluh tu tak kedekut lah. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Senyumanmu yang manis, gigi kamu yang putih, oh nonaku Aziza, oh nonaku Aziza. Cik ada belakang dah perkataan Terengganu kita minggu ni. Dohong lah. Dohong. Dohong tu tak ada benda. Kenapa? Dohong tu maksudnya bunyi bising lah. Macam bunyi kereta, bunyi motor adik. Dah doket-doket? Doket tu maksudnya bangunan hok cacok. Hok berdiri lah. Tinggi lah. Rasa lagi tu berdecung tu tadi. Berdecung tu maksudnya laju. Laju macam kereta tu lah. Macam kereta tu tadi lah laju. Itulah dia 3 perkataan Terengganu. Dan tahun depan pun tahun menawar Terengganu. Dah perlulah belajar bahasa Terengganu tu. Orang kata tulis lah. Main Terengganu senang. So macam biasa kita nak ucapkan terima kasih kepada siapa tu? Macam biasalah kepada Hotel Permai kerana menaja penginapan kami sepanjang sepanjang penggambaran. Dan juga kami nak ucapkan
Terima kasih kepada semua yang sudi memberi sokongan, memberi kritikan kepada program Terengganu kita ni. Kalau pada mereka yang terlepas, macam mana Min? Kita boleh layari di www.tonton.com.my. Dan macam biasalah minggu depan pada hari dan waktu yang sama pukul 6 petang hari Khamis di TV3. Bye-bye. Pendidikan berkualiti syarat untuk melahirkan insan, melahirkan model insan berpengetahuan dan berpekerti mulia. Saya Engkau Aziz. Saya Sri Rahman dan kami brother kami. Dan sekarang kami berada di Politeknik Azrul ya. Aku ni buat apa kamu? Boleh. Ni saya pernah interview dia rasa dah mana. Cak bagi keyword first apa? Pendidikan. Okey dah. Pendidikan berkualiti prasyarat untuk melahirkan one more time. Apa? Kira? Pendidikan berkualiti prasyarat untuk melahirkan insan yang berkualiti tinggi dan berpekerti mulia. Oh, sorry saya. Sorry.